سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل علينا. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. بسم الله وبالله توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah. Yang pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan barakah daripada Allah. Pagi ini kita diberikan lagi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita menjadi tetamu Allah dan dapat kita melaksanakan ibadah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah. Tuan-tuan hadirin muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi dalam perbahasan awal berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan agama. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan pandangan pengarang kitab Syekh Buti menyebutkan bahawa ramai orang Islam di akhir zaman. Katanya ramai orang Islam hari ini kalau kita nak hitung tuan-tuan, lebih ramai daripada Islam yang berada di zaman Nabi SAW. Begitu juga Islam, umat Islam yang berada di zaman Khulafaur Rasyidin. Umat Islam hari ini cukup ramai. Cuma persoalan dia, kenapakah orang Islam hari ini tidak mendapat seperti mana yang sepatutnya orang Islam dapat? Ramai orang Islam dan janji daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang Islam hal-hal yang tertentu. Tapi kenapakah sepatutnya orang Islam dapat tetapi orang Islam hari ini tidak mendapat hal yang demikian? Contoh, janji daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beragama Islam, Allah berikan ketenangan kepada mereka, Allah berikan kekuatan jiwa kepada mereka, Allah berikan, Allah jamin rezeki mereka. Tapi kenapakah umat Islam, ini persoalan yang ditimbulkan dalam kitab ini, kenapakah orang Islam hari ini tidak mendapat apa yang sepatutnya orang Islam dapat sebenarnya? Ketenangan seolah-olah kita tengok tidak sampai kepada orang yang beragama Islam. Sedangkan Allah janji dalam Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah kamu bahawasanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menenangkan hati-hati kamu. Allah janjikan kepada orang Islam rezeki, Allah jamin rezeki mereka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan mereka jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan rezekikan apa yang mereka tidak sangka-sangka. Tapi yang berlaku hari ini, orang Islam makin tidak tenang, makin kuat melenting. Orang Islam yang kita tengok makin serabut. Sebab apa? Jadi jawapan yang disebut di sini bahawa sebab orang Islam di akhir zaman, umat Islam di akhir zaman memahami Islam mengikut selera mereka. Islam ada satu kaedah yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, memahami Islam itu mereka tidak tahu. Umat Islam di akhir zaman, kata pengarang kitab, rata-rata mereka mengamal dan mereka memahami Islam mengikut cita rasa mereka. Mereka memahami Islam mengikut selera mereka. Ada orang yang memahami Islam dalam soal ibadah. Contoh, aku sembahyang cukup satu hari 5 waktu, umrah dah 3-4 kali aku buat, haji dah sekali aku buat, zakat aku bayar, puasa aku buat, aku dah cukup, Islam aku dah cukup. Inilah Islam yang sebenar. Tapi masalah akhlak bermasalah pula, dalam sudut pakaian masalah pula. Sedangkan Islam itu luas tuan-tuan, tidak hanya kepada ibadah sahaja. Pakaian pun Islam,
dalam perniagaan pun Islam dah tunjukkan cara dan panduan dia. Dalam perkahwinan Islam sudah tunjukkan panduan dia. Maka sebab itu kata Nabi SAW, akhir zaman Nabi meluahkan rasa bimbang terhadap umat Islam di akhir zaman apabila memahami Islam hanya sejuzuk daripada kecil ajaran Islam. La yabqa minal Islam illa ismuhu, kata Nabi, wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu, masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda, ulama'uhum syarru man tahta alimis sama. Nabi kata akhir zaman nanti Islam hanya tinggal nama sahaja. Islam banyak, orang Islam itu cukup ramai, tapi kata Nabi, Islam akhir zaman tinggal nama sahajalah, orang Islam sahaja. Tetapi ajaran Islam itu tidak lagi difaham. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, ada orang yang menganggap Islam pada Quran, wala yabqa minal Quran illa rasmuhu. Akhir zaman besok tidak tinggal Al-Quran itu melainkan pada rasa, pada tulisan sahaja. Maknanya kita anggap Islam, aku orang Islam tak baca Quran tak ada masalah, yang penting ada masalah dalam rumah. Berapa ramai di antara kita hari ini yang tidak membaca Quran satu hari, paling kurang satu muka. Ada yang kadang-kadang baca Quran seminggu sekali, bila hari Jumaat semalam tunggu untuk khatib datang nak baca khutbah. Hari lain tak baca Quran, melainkan ayat-ayat yang diwajibkan baca ketika mana sembahyang. Ini yang dibimbangi oleh Nabi SAW. Takut umat Islam akhir zaman faham Islam hanya ada mazhab, hanya ada Quran di dalam rumah sahaja. Maka boleh gantung ayat-ayat Quran dalam rumah, ayat 1000 dinar, ayat kursi, 3 kuliah, macam-macam ayat yang kita gantung di rumah. Hanya kefahaman orang Islam tentang Islam, ada Quran dalam rumah. Kemudian kata Nabi SAW, di antara yang dibimbangi oleh Nabi, masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Takut umat Islam di akhir zaman besok faham Islam dan negara Islam bila banyaknya masjid, banyaknya rumah-rumah Allah SWT, dan banyaknya pusat-pusat pendidikan Islam. Mereka takut, bimbang Rasulullah SAW, akhir zaman besok orang faham Islam, negara Islam pasal ada masjid, ada kiram arak ataupun tak, ada tempat perujukan. Itu cerita nombor 2. Yang penting ada masjid, cukup menandakan inilah Islam yang sebenar. Ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Dan kata Nabi SAW, di antara yang dibimbangi oleh Nabi SAW, akhir zaman nanti ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Orang yang berilmu tapi dialah sebenarnya perosak agama Allah SWT. Ada orang yang paham Islam begitu, dan ada orang yang paham Islam pula dari sudut akhlak. Aku baik, cakap elok, tak ada masalah. Tapi dalam masalah, dalam soal ibadah tak cukup. Aku orang baik pun, cakap jujur, amanah, orang semua suka kat aku. Tapi dalam hal ibadah masalah. Zakat tak bayar, baik dengan orang memang tak ada masalah. Tapi dalam hal-hal yang lain, maka dia tidak mengambil Islam itu sebagai panduan hidup. Berproblem juga. Dan yang paling orang nampak itulah Islam apabila mereka melihat bahawa Islam adalah himpunan hukum-hukum Allah SWT dalam Quran dan hukum hakam Allah dalam hadis Nabi SAW. Mereka paham Islam adalah hukum hakam Allah yang terdapat, yang terkandung dalam Quran. Maka mereka mencari ilmu, mendalami ilmu Allah SWT. Apabila sudah ada di dalam diri mereka ilmu Allah, maka mereka sudah menganggap inilah Islam yang sebenar. Ataupun yang paling mudah kita kata hari ini, tuan-tuan, ulama, mereka menyangka inilah Islam, aku sudah mendapat Islam yang sebenar. Tuan-tuan, Islam bukan hanya sahaja ilmu hukum hakam yang terkandung dalam Quran. Berapa ramai orang Islam hari ini yang mahir tentang ilmu fiqh, yang mahir hadis Nabi SAW, yang mahir ilmu tasawuf, yang mahir dalam macam-macam ilmu agama. Berapa ramai orang Islam yang hari ini tidak diberikan bantuan oleh Allah SWT, kerana mereka hanya memegang hukum Allah itu. Mereka menganggap bahawa himpunan hukum hakam yang ada dalam Quran, himpunan hukum hakam yang ada dalam hadis Nabi SAW, itulah Islam yang sebenar, tanpa mereka melihat di sebalik daripada hukum hakam siapakah yang menurunkan hukum-hukum tersebut.
Siapakah yang memerintahkan kita solat? Kita tak nampak. Yang kita tahu, aku sembahyang. Cerita siapa yang suruh buat itu cerita nombor 2. Aku bila Allah suruh sembahyang, aku sembahyang. Kita tidak melihat siapakah yang menurunkan hukum tersebut. Kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita menghindari daripada zina. Kita tidak mencuri, jaga mulut, jaga mata, jaga telinga. Kita hafal benda tu, ada dalam jiwa kita. Kita boleh berbahas tentang ilmu. Kita boleh bawa hadis Nabi SAW. Kita boleh mengambil dalil daripada Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lupa lihat siapakah di sebalik hukum hakam tersebut, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sini kesimpulan yang dibuat oleh Syekh Buti rahimahullah mengatakan bahawa Islam itu tidak akan wujud melainkan 2 benda. Yang pertamanya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keduanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Islam. Yang pertama mengenal Allah, dan yang kedua mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna mengabdikan diri kepada Allah ni tuan-tuan? Maknanya kita merendahkan diri kepada Allah. Kita taat segala perintah Allah, bukan hanya sahaja kita baca Quran tanpa kita tahu dan kita memahami apa yang Allah sebut, dan kita melaksanakan apa yang disebut oleh Allah dalam Quran. Apa guna kalau kita ilmu banyak tapi dalam masa yang sama kita sombong? Apa guna kita ilmu banyak tapi dalam masa yang sama kita memperkecilkan orang? Dia tu budak-budak takat, budak-budak pergi jalan, tak standard dengan aku. Tuan-tuan, apa guna kalau kamu ilmu banyak tapi kamu dalam keadaan sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi Islam bukan diukur pada ilmu banyak. Siapa yang ilmu banyak lagi tinggi Islam? Tak. Islam itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kamu siapa dia? Orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam tuan-tuan, kemuliaan daripada Allah. Allah berikan kepada manusia tidak diukur pada ilmu. Kamu mengaji sampai apa? BA ada, Master ada, PhD ada, kamu hebat dalam bidang agama Allah. Tuan-tuan, Islam tidak diukur pada banyaknya ilmu kamu, tapi Islam itu Allah ukur kemuliaan yang Allah letakkan pada seseorang pada takwa kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata ulama, yang dikatakan takwa itu 4. Yang pertama al-khawfu minal jalil, yang kedua wal amalu bil tanzil, yang ketiga wal qana'atu bil qalil, yang keempat wal isti'dad li yaumir rahim. Kita nak tahu siapakah orang yang dimuliakan oleh Allah. Apakah apabila kita sudah ada ilmu kita lebih mulia daripada orang lain? Apakah kita yang belajar sampai luar negara kita lebih hebat, kita lagi dimuliakan oleh Allah, lebih dipandang rahmat oleh Allah berbanding dengan orang yang tidak belajar sampai luar negara? Siapakah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mulia di sisi Allah? Kata Allah, orang yang paling bertakwa. Macam manakah ciri orang-orang yang bertakwa? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang pertama takwa itu ialah takut kepada Allah. Nak tunggu takut ni tuan-tuan, tak payah ada ilmu pun boleh takut kepada Allah. Kalau kamu ada ilmu tapi kamu tidak takut kepada Allah, apa guna ilmu yang kamu ada? Sebablah tuan-tuan, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, apa guna kamu panjangkan waktu kamu mencari ilmu Allah, tetapi ilmu yang kamu pelajari langsung tidak menasihati kamu melakukan benda yang baik, langsung tidak melarang kamu melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kamu habiskan masa mengaji kitab berjilid-jilid daripada kulit ke kulit, kemudian kamu hafal 30 juzuk hadis Nabi, kamu cukup banyak kamu hafal, kemudian kamu sama pelajaran di luar negara, kamu ambil masa, kamu ambil PhD, tapi dalam masalah takut kepada Allah itu tidak ada. Apa guna ilmu yang kamu ada? Jadi kata Sayyidina Ali, yang pertama yang dikatakan takwa al-khawfu minallah, takut kepada Allah. Tuan-tuan, orang yang tak belajar tinggi pun kalau takut kepada Allah lebih mulia daripada orang yang ada ilmu tetapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kata Sayyidina Ali, yang dikatakan takwa wal amalu bit tanzil, beramal dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Quran. Kalau kamu ada ilmu, kamu beramal dengan apa yang Allah sebut dalam Quran, kamu mulia di sisi Allah. Tapi kalau kamu ada ilmu, kamu tidak beramal dengan apa yang Allah sebut dalam Quran, kamu lebih hina daripada orang yang tidak ada ilmu tetapi tidak beramal dengan apa yang Allah sebut dalam Quran.
Orang yang ada ilmu ni tuan-tuan, kalau dia baik, dia lebih baik daripada orang awam, orang yang tidak ada ilmu. Tapi kalau dia jahat ni tuan-tuan, dia lebih jahat, dia lebih hina daripada orang yang tidak ada ilmu walaupun perbuatan itu sama. Katalah satu orang yang tidak ada ilmu, dia tak pakai tudung, tak ada masalah. Pasal dia tidak ada ilmu, dia jahil, dia tak semayang, dia kuat mengata ke orang. Dia orang jahil. Tapi kalau seorang yang berilmu, dia tahu hukum hakam, dia tahu bahawa mendedahkan aurat berdosa, dia tahu bahawa bercakap bohong, mengumpat, mengata ke orang, tuduh orang, menyebarkan aib orang, itu satu benda yang diharamkan oleh Allah. Kalau dia buat benda yang sama tuan-tuan, dia lebih hina daripada orang yang jahil. Berapa ramai orang yang ada ilmu yang macam tu tuan-tuan. Itu yang kata Sayyidina Ali, yang dikatakan takwa tidak diukur pada ilmu kamu, tapi yang diukur takwa itu dari sudut apa? Dari sudut beramal dengan apa yang Allah sebut dalam Quran. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd. Allah haramkan untuk kita mengumpat orang. Allah haramkan kita daripada cari aib orang. Allah mengharamkan kita daripada sebarkan aib orang. Tuan-tuan, kalau kamu tidak melaksanakan hal yang demikian itu, ramai orang yang tidak ada ilmu lebih mulia daripada kamu. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, kata Sayyidina Ali. Dan yang ketiga, kata Sayyidina Ali, yang dikatakan takwa itu wal qana'atu bil qalil, cukup dengan apa yang ada. Cukup redha dengan apa yang Allah takdirkan walaupun sedikit dalam hidupnya. Kalau banyak redha tu tak ada masalah dah tuan-tuan, pasal dia dapat banyak. Tapi sedikit, lihat dalam keadaan dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau redha dengan ketentuan dan takdir Allah, dialah orang yang bertakwa. Katalah kita ada restoran contoh, kemudian ialah kita punya perniagaan kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Orang tanya, macam mana perniagaan bisnes hari ni, macam mana? Boleh dah, takkan-takkan nak hidup. Dia macam terpaksa tu tuan-tuan, pasrah. Dia tak redha, dia tidak hati yang terbuka menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah dalam hidupnya. Tapi kalau dia jawab, alhamdulillah, inilah rezeki Allah. Berapa ramai orang yang Allah tak bagi macam aku. Ini orang yang redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, yang terakhir kata Sayyidina Ali, yang dikatakan takwa wal isti'dad liyaumir rahil, buat persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bertakwa. Tapi kalau hidupnya seolah-olah macam tak takut mati, macam seolah-olah dia tak nak mati dah, mengata ke orang tak berhenti. Tuan-tuan, berapa banyak kita tengok hari ini, walaupun orang yang ada ilmu tapi tidak terlepas daripada mengata ke orang, fitnah orang, menyebarkan. Ini ramai tuan-tuan, kita buka Facebook dah jumpa dah. Dan kadang-kadang orang yang sebarkan benda-benda yang kadang-kadang kita tak pasti apakah betul ataupun tidak, identiti dia pun kita tak tahu juga. Bubuh gambar lain, tetapi bila kita tengok orang lain. Dan ada juga seolah-olah mereka inilah yang kita nampak sebenarnya pemecah belah masyarakat, pemecah belah umat, dan pemecah belah kita punya kesatuan. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebut oleh Syekh Dr. Al-Buti rahimahullah, dia kata bahawa Islam ialah satu, Islam sebenarnya adalah bermula dengan kita kenal Allah Subhanahu wa taala dan diakhiri dengan pengabdian diri kepada Allah. Tak guna kalau kita abdikan diri kepada Allah, kita beribadah kepada Allah tapi kita tak tahu siapakah Tuhan kita. Sebab tu banyak dalam hadis Nabi menyebutkan perbezaan antara orang alim dan abid. Kalau kita beribadah panjang-panjang tuan-tuan daripada pagi sampai malam, main ngaji kita tak duduk. Beza kamu ibadah banyak dengan orang yang alim ibadahnya sikit. Lebih baik orang yang ada ilmu ibadahnya walaupun sedikit lebih baik daripada kamu yang ibadah banyak tanpa ada ilmu. Kemudian Islam itu kata dia bermula daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala dan diakhiri dengan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Allah sebut dalam Quran berkaitan Allah berfirman cerita tentang Nabi Musa alaihissalam, kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Kata Allah Subhanahu wa taala, innani anallah, sesungguhnya akulah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Allah sebut dalam ayat ini bermula Islam itu dengan apa? Innani anallah. Allah nak supaya kita kenal Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian diakhiri kata Allah, fa'budni wa aqimus salata li zikri. Maka sembahlah kamu akan Allah Subhanahu wa taala. Dua. Yang pertama kenal Allah, dan yang kedua mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itu pandangan atau persangkaan kebanyakan kita hari ini mengatakan bahawa manusia akan hidup aman, khusus bagi orang yang beriman akan hidup bahagia, akan hidup aman dengan adanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Betul tak betul? Selama ini kita kata begitu. Amannya manusia, harmoninya, bahagianya manusia dengan adanya, dengan tertegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan bahawa kalaulah contoh dalam satu sudut kita laksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, contoh dalam hal yang berkaitan dengan hukum Allah, apabila kita laksanakan hukum Allah, iaitu hukum hudud, maka kita akan berjaya untuk menghapuskan penjenayah, akan menghapuskan orang-orang yang melakukan maksiat di atas permukaan bumi. Apakah kenyataan itu betul atau salah, tuan-tuan? Sangkaan kita bahawa dengan kita melaksanakan salah satu daripada syariat Allah, syariat Allah itu banyak, tuan-tuan, tidak tertumpu hanya kepada hukum mahkamah Allah. Dalam sudut ekonomi, muamalat dia, akhlak, kehidupan rumah tangga, kehidupan masyarakat, dalam hal kenegaraan, itu Islam. Baik, apabila kita melaksanakan salah satu daripada syariat Allah, iaitulah kita melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum hudud contohnya, maka sangkaan kita akan berjaya untuk menghapuskan penjenayah daripada bumi Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul kenyataan tersebut, tuan-tuan? Apakah betul? Kalaulah kita katakan betul kenyataan tersebut, maka selama-lamanya syariat Allah ini tidak sesuai untuk dilaksanakan. Kalaulah sangkaan kita dengan kita melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melaksanakan hukum Allah, dengan kita melaksanakan syariat Allah, maka tidak akan ada lagi penjenayah di atas dunia, tuan-tuan, dengan sebab tertegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sangka begitu, tuan-tuan, maka Islam tidak layak untuk dilaksanakan semenjak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab zaman Nabi tak ada penjenayah. Sedangkan syariat Allah itu ditegakkan. Kalau sangkaan kita syariat Allah dalam bab hukum hakam Allah, undang-undang Allah, kalau kita tegakkan, dia akan berjaya menghapuskan penjenayah. Maknanya kalau kita jalankan hukum Allah, penjenayah masih ada. Maknanya syariat Allah itu tak sesuai, tidak berjaya untuk membanteras gejala jenayah, gejala maksiat. Betul? Kalau sangkaan kita letak tadi, kalaulah kita laksanakan hukum Allah itu akan mengamankan manusia, manusia ya hidup jadi tentram, manusia jadi happy, maka tidak ada lagi penjenayah. Kalau sangkaan seperti itu, kalau sangkaan kita seperti itu, tuan-tuan, maka besok apabila kita tegakkan, laksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan baik, ternyata masih ada lagi sana pencuri, orang yang berzina, bunuh orang, maka kemungkinan pada waktu itu akan ada orang tuhmah Islam. Apakah benar, apakah ini undang-undang Allah yang dulu kamu katakan mampu dan berjaya untuk menghilangkan penjenayah daripada dunia Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapakah masih hudud penjenayah? Kenapakah masih hudud orang yang membunuh? Kenapakah masih wujud penzina? Mengapakah masih wujud orang-orang yang mencuri? Kalaulah sangkaan kita dengan tertegaknya hukum Allah kita berjaya menghapuskan penjenayah, tuan-tuan, maka sama sekali Islam itu tidak sesuai dilaksanakan bila start daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab zaman Nabi ada tak pencuri? Ada. Maknanya Nabi tak berjayalah buat syariat Islam, maknanya. Masa ada pencuri, ada penzina, ada perogol, ada pembunuh di zaman Nabi. Begitu juga zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman. Ada penjenayah ataupun tidak, tuan-tuan? Ada. Maknanya hukum Islam itu bukan peranannya, bukan peranan hukum Islam untuk ditegakkan menghilangkan penjenayah, tidak. Allah sebut dalam Quran, khuliqal insanu dha'if wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah jadikan manusia lemah. Memang dia akan tertarik dengan nafsu, dia akan selalu nafsu mengajak buat dosa, dia akan buat. Ini kata Allah. Kemudian kata Nabi, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam akan buat salah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma salah kecil atau besar itu perbezaannya.
Cuma kata lagi sunnatullah, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwab. Dan kita dapat peranan hukum Allah kita tegakkan bukan untuk menghapuskan penyelaya, tapi peranan hukum Allah yang kita nak tegakkan demi nakkan mendapat keamanan, nak dapatkan keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh apabila berlaku masalah, apa yang berlaku antara, terus terang kita bagi tahu berkaitan dengan Anwar Ibrahim Anwar Ibrahim dengan siapa? Dengan Saiful Bukhari. Kalaulah undang-undang Allah ditegakkan, maka kedua-dua belah pihak akan dapat keamanan, akan mendapat keadilan kalau kita menggunakan hukum Allah. Apakah kalau kita menggunakan hukum Allah, catatlah kita laksanakan hari ini hukum Allah, apakah akan datang tidak ada penyelaya? Dah akan ada penyelaya. Cuma peranan hukum Allah itu apa dia? Untuk mendatangkan keadilan. Ada orang mencuri pada potong tangan, itu adil daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemungkinan ada penyelaya yang sama? Memang ada. Cuma peranan hukum Allah bukan untuk menghapuskan penyelaya. Nampak? Begitu juga apa yang kita nak kaitkan pada hari ini, hukum Allah, syariat Allah, bukan itulah yang dikatakan Islam. Bukan dikatakan Islam pada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan Islam bermula daripada kita kenal Allah dan diakhiri dengan pengabdian diri kepada Allah, yakni meletakkan rasa takut dan rasa kerdil kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu hari ini tuan-tuan, ramai orang Islam yang tidak dapat apa yang sepatutnya orang Islam dapat. Itu persoalannya. Kenapakah ramai orang Islam hari ini tidak mendapat sesuatu yang sepatutnya orang Islam dapat? Dapat pertolongan daripada Allah, tapi hari ini kita masih belum dapat pertolongan, bantuan daripada Allah. Sebab sedangkan Nabi daripada dulu sampai akhir kehidupan Nabi berjuang, Nabi berjihad, Nabi berperang, tak pernah Allah berikan kekalahan. Allah berikan bantuan kepada Nabi SAW. Walaupun tentera Islam terpaksa seorang, paling banyak satu orang lawan sampai 50 orang. Tapi siapa yang menang tuan-tuan? Yang menang Islam. Sebab apa? Sebab suci itulah Islam mereka. Mereka tahu Islam bukan hanya kita laksanakan undang-undang Allah, bukan hanya kita pakai tudung, kita sembahyang, kita berpuasa, kita pergi haji umrah. Bukan hanya itu Islam. Kalau apa pun, kalau kamu pakai jubah, kamu bawa serban, dengan ilmu agama kamu faham, Quran kamu hafal, hadis Nabi kamu tahu, tapi akhlak kamu buruk, apa pun Islam macam tu. Kalau ada Islam yang macam ni, sudah tentu tidak akan mendapat pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, apabila contoh dalam pilihan raya, contoh kita tak menang dah sampai 13, 14 kali dah. Pilihan raya jam ke? Dah akan datang 14. Baik, kita tak pernah menang daripada yang pertama sampailah yang ke-13. Kenapakah kita tidak pernah terfikir mungkin itu salah kita kerana memahami Islam? Yang ada hari ini, yang wujud hari ini tuan-tuan, kita cuba salahkan orang lain. Kita tak faham masalah, tapi cuba kita mengembangkan masalah. Bukan menyelesaikan masalah, tapi mengembangkan lagi masalah. Itu yang wujud hari ini. Maka sebab itu hari ini tuan-tuan, timbul masalah londeh-melondeh, timbul keadaan fitnah menfitnah, mengumpat mengata ke orang dan sebagainya. Apakah itu jalan yang sesuai untuk memenangkan Islam? Kita nampak Islam, kita nampak kemenangan itu di tangan kita. Sebab kita buat macam tu, kita buat apa yang akan kita kata itulah menang, itulah di antara penyebab dan wasilah untuk menang. Kita kena buat macam tu, kita kena londeh kawan tu, kita kena tuduh macam-macam kawan tu, kita akan fitnah kawan tu, kita akan mendapat kemenangan. Dah tuan-tuan, menang bukan tangan kita. Menang di tangan siapa? Kuasa siapa? Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu tuan-tuan, kita hari ini sayangkan ulama. Memang satu benda yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam, ulama ialah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita persoalkan, apakah tindakan kita itu tanda kita sayang ulama? Apakah tindakan yang kita lakukan hari ini tuan-tuan tanda kita sayangkan ulama? Rata-rata hari ini tuan-tuan, orang yang mengatakan sayang ulama, tapi tindakan dia seolah-olah dialah yang menghancur dan dialah yang memburukkan nama baik para ulama. Dialah yang menyebabkan ulama itu dihina, ulama itu dicaci, ulama itu dimaki. Sebab siapa? Sebab orang yang orang yang duduk di sekeliling para ulama. Sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, Allah larang kita
untuk kita maki hamun, untuk kita caci Tuhan-Tuhan orang kafir. Sebab apa tuan-tuan? Betul ataupun tidak kalau kita katakan Tuhan orang kafir, kau tangan banyak, tak guna, tak ada akal lah, Tuhan batu, tak ada memberikan manfaat kepada kamu. Tuan-tuan, apa yang kita kata betul, tapi Allah larang perbuatan itu. Apa sebab? Sebab besok mereka akan kembali kata kat Tuhan kita balik. Macam kita hari ini tuan-tuan, kita sayangkan ulama, kita nak mempertahankan ulama, maka kita menghina, kita mencaci, kita londeh, kita tuduh macam-macam terhadap orang yang nampak seakan-akan cuba nak pinggirkan ulama. Maka natijah dia makin lama makin dia aktif dan makin lama makin dia agresif untuk tidak suka kepada ulama. Yang dulu mungkinlah sikit. Tetapi tuan-tuan, kita itulah yang saya sebutkan awal tadi, bahawa kita tidak fokus kepada apa yang masalah sebenar. Kita tak fokus kepada masalah. Tapi hari ini apa yang wujud, kita mengembangkan lagi masalah. Bila tuan-tuan kita tuduh kawan tu macam-macam, kita tuduh munafik lah, kita tuduh macam-macam, tuan-tuan selesaikan masalah. Selesai masalah ataupun mengembangkan lagi masalah. Mengembangkan lagi masalah. Islam tak ajar macam tu. Oh, kita ambil dalil daripada apa yang pernah dilakukan oleh Umar. Tuan-tuan baca hadis itu sampai habis tengok. Cerita tentang Hadid bin Abi Balta'ah yang Sayyidina Umar pernah kata dia munafik. Wahai Muhammad, benarkan aku untuk penggal leher si munafik ini. Tuan-tuan, cuba baca hadis itu sampai habis. Rasulullah seakan-akan melarang Umar daripada menggelar orang itu munafik. Lepas daripada itu, tuan-tuan, dengar tak daripada mulut sahabat mengatakan dia munafik? Tapi kenapakah kita menggunakan dalil untuk membenarkan hujah kita, untuk membenarkan perbuatan kita? Tuan-tuan, dalam Islam kaedah yang disebut al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Matlamat itu tidak menghalalkan cara. Matlamat kamu baik, kamu nak mempertahankan ulama memang baik, tapi cara kamu itu apakah cara berlandaskan hukum syarak ataupun tidak? Sebab itu yang kita sebutkan tadi, kita nak menghapuskan berhala ataupun sembahan-sembahan orang kafir. Kita dilarang untuk mencaci maki hamun Tuhan-Tuhan mereka. Sebab apa? Besok mereka akan maki hamun Tuhan kita balik. Begitu juga dalam hadis kata Nabi SAW, di antara dosa besar apabila seorang anak mencela dan maki hamun menghina orang tua dia. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, logikah ada anak yang akan maki hamun mak ayah dia? Tak logik langsung. Mustahil akan ada suatu orang anak akan mencela, akan maki hamun mak dia, pasal mak dia akan yang lahirkan dia, bapak dia yang besarkan dia. Maka tidak logik, kata sahabat, adanya anak yang akan mencela, yang akan menghina mak bapak dia. Maka kata Nabi, ada. Bahkan ada orang anak-anak yang mencela mak ayah dia. Dengan cara macam mana? Dengan cara seorang itu menghina dan mencela mak ayah orang lain, seolah-olah dia telah mencela mak ayah dia. Sebab apa? Kalau kita cela mak ayah kawan tu akan cela mak ayah kita balik. Kita kata, apa mak apa aku tak baik, tak pakai, mak kamu tak pakai tudung, bapak kamu tak semayang. Besok anak dia, tuan-tuan, budak tu, anak kepada orang tua yang kita maki hamun tadi, besok dia akan maki hamun mak bapak kita balik. Esok dia akan kata, mbak bapak aku sama juga, mak ayah kita baik, bapak kita baik. Ialah manusia ni tuan-tuan, mesti ada aib. Jadi apabila kita menghina mak bapak kawan tu, besok budak dia akan makan hamun pula mak bapak kita, akan cuba cari aib dan akan menyebarkan aib mak bapak kita. Seolah-olah kata Nabi, anak ini telah makan hamun dan mencela mak bapak dia sendiri. Dengan sebab apa? Cela mak ayah orang, besok budak dia akan cela mak ayah kita balik. Inilah dosa-dosa besar, kata Nabi SAW. Maknanya Islam al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Hari ini kita sayangkan ulama kerana inilah pewaris Nabi SAW. Kita sayangkan ulama, tapi persoalan apakah tindakan kita hari ini, tuan-tuan, akan menjaga nama baik para ulama ataupun memburuk lagi nama baik para ulama? Kita, tuan-tuan, rata-rata kita semualah kita sokong ulama. Kita nak kita punya jemaah dipimpin oleh para ulama. Tapi berpada-padalah kita, jangan sampai kita buat satu benda yang mana akan memburukkan nama baik para ulama. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, inilah yang berlaku. Saya bercakap terus terang pada pagi ini, tuan-tuan, supaya kita faham inilah Islam yang sebenar. Bukan hanya kita ada ilmu, oh aku lebih baik daripada kamu, aku ada jawatan, aku lebih mulia daripada kamu, aku mengaji tinggi, aku mengaji sampai luar negara, aku lebih hebat, aku lebih mulia. Tak, tuan-tuan. Mulia di sisi Allah itu terletak pada takwa kamu kepada Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Apa guna kamu berserban, apa guna kamu berjubah, apa guna kamu bubuh misalnya jambang kamu, tetapi kamu tidak takut kepada Allah, tetapi kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tentu kamu yang tidak bertakwa kepada Allah, kamu yang tidak, kehidupan kamu berlandaskan Quran dan hadis. Walaupun Quran dan hadis ada dalam diri kamu, tapi kehidupan kamu itu tidak dipadukan dengan Quran. Apa yang halal halalkan, apa yang haram kita haramkan. Tapi apa yang sebagian Allah haramkan terpaksa kita halalkan demi untuk mencapai matlamat kita. Tuan-tuan, keadaan kita begini lebih hina daripada orang jahil yang menolak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi sebab itu tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, wa qala alladziina kafaru. Disebut ni ayat kenapakah orang Islam tidak mendapat bantuan dan pertolongan daripada Allah. Sedangkan sepatutnya orang Islam akan dibantu oleh Allah. Ini satu sunnatullah. Janji Allah, orang Islam, orang yang beriman akan dibantu oleh Allah. Jadi dari ayat yang kita bacakan pada pagi ini, tuan-tuan, kita akan baca surah Ibrahim ayat 13 sampai 14. Ayat menunjukkan ataupun Allah menjelaskan kepada kita bagaimanakah orang yang mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebut Allah dalam Quran, wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. Kata Allah, yang bermaksud orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami akan keluarkan kamu daripada bumi kami, kami akan keluarkan kamu daripada tempat kami, aw la ta'udunna fi millatina, atau kami akan kembalikan kamu, wahai rasul-rasul sekalian, wahai pesuruh Allah sekalian, kepada agama asal kamu. Kami akan keluarkan kamu daripada agama Islam. Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Maka Allah wahyukan, Allah turunkan wahyu kepada rasul-rasul dia, lanuhlikanna adh-dhalimin. Allah akan hancurkan orang-orang yang zalim. Ini sunnatullah. Orang zalim tetap akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. Kami akan menetapkan kamu di atas permukaan bumi Allah selepas kami menghancurkan mereka. Ini kata Allah, orang zalim akan dihancurkan oleh Allah. Allah akan tukar daripada zalim kepada orang yang adil. Dzalika, ini sunnah dia. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Siapakah orang yang mendapat pertolongan Allah itu? Siapakah orang yang akan menjatuhkan puak-puak zalim ini? Siapakah mereka? Kata Allah, dzalik liman khafa maqami, orang yang takut kepada Allah, wa khafa wa'id, dan orang-orang yang takut dengan janji-janji balasan buruk Allah kepada orang-orang yang buat jahat. Allah sebut dalam Quran, siapakah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang Islam yang tidak takut kepada Allah, akhlaknya buruk, percakapannya buruk, matanya buruk, telinganya buruk, maka apakah orang Islam, orang yang beriman ini akan diberi ganti oleh Allah daripada orang kafir? Maknanya tuan-tuan, bumi ini Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah akan tegakkan orang yang beriman, Allah akan hancurkan orang-orang zalim. Kalau ada orang beriman di hadapan orang zalim, Allah akan hancurkan orang zalim, Allah akan selamat, dan Allah akan gantikan kezaliman itu dengan kebenaran. Tapi kalaulah tidak ada kebenaran yang hakiki di hadapan orang zalim, maka Allah akan membiarkan orang zalim terus berkuasa sampailah hari yang ditentukan, iaitulah hari kiamat. Faham tak? Begini maksudnya. Katalah sebuah negara yang dipimpin oleh orang zalim, maka kata Allah, apabila ada orang Islam yang benar iman dia, yang benar Islam dia, bermula dengan mengenali Allah, diakhiri dengan pengabdian diri kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada orang Islam, orang yang beriman seperti ini duduk di hadapan orang zalim, kata Allah, kami akan tukar orang beriman, akan menggantikan tempat orang zalim. Seperti mana yang berlaku di zaman Nabi, tuan-tuan. Walaupun Nabi bermula daripada seorang, kemudian masuk 2 orang, 3 orang, di kelompok yang ramai orang yang menentang Nabi SAW. Nabi seorang nak bawa satu ajaran yang baru, cuba nak tukar adat mereka, penyembahan berhala mereka, sembah matahari, sembah batu, sembah macam-macam sembahan selain daripada Allah. Nabi seorang, tuan-tuan, bawa supaya menyembah Allah, menafikan, membatalkan penyembahan selain daripada Allah.
Berjaya tak berjaya Nabi tuan-tuan? Nabi berjaya, Allah berikan kemenangan. Akhirnya Mekah, Madinah Nabi dapat. Dulunya Mekah pusat orang kafir, orang yang benci Nabi SAW, pusat mereka di Mekah dan di Madinah. Maka oleh kerana seorang yang beriman, ikhlas dan benar iman dan Islam dia, maka akhirnya Allah menggantikan Islam. Orang Allah menghancurkan puak-puak yang zalim. Walaupun ramai orang zalim tuan-tuan, tapi Allah tetap janji Allah akan berikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Kata orang Arab, kata guru saya, di antara sunnatullah ialah nusratul mu'minin wa khudlanul kafirin. Bantuan Allah kepada orang-orang beriman, wa khuzlan al-kafirin, dan kehancuran bagi orang-orang zalim. Tapi orang zalim macam manakah, ataupun keadaan bagaimanakah orang zalim akan dihancurkan oleh Allah? Apabila terdapat di hadapan orang zalim itu orang yang beriman, benar berimannya, maka barulah Allah hancurkan orang zalim. Tapi kalau di hadapan orang zalim itu tidak ada orang yang beriman, ikhlas ataupun benar imannya. Contoh yang berlaku di negara-negara barat tuan-tuan. Kenapakah orang kafir masih berkuasa? Kerana tidak ada kebangkitan Islam untuk menentang orang kafir. Tapi kalau besok ada kebangkitan orang Islam yang benar Islam dan benar iman dia, Allah akan jatuhkan, Allah akan turunkan kerajaan zalim, Allah akan gantikan dengan kerajaan yang adil. Tapi hari ini tuan-tuan, rata-rata tidak ramai orang yang faham Islam secara hakiki, orang faham Islam secara benar-benar kefahaman. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, sebab itu saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan, dalam keadaan kita tidak mendapat pertolongan daripada Allah, kita fikir dan kita muhasabah. Apa sebab Allah tidak bantu kita? Apa sebab Allah tidak bantu kita? Apakah masalah iman kita? Apakah masalah Islam kita? Apakah cara yang kita buat ini membenarkan apa yang Allah sebut dalam Quran ataupun bercanggah dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran? Baik, jadi itu kesimpulan yang maknanya Islam itu bukanlah hukum hakam yang ada dalam Quran. Itu hasil daripada Islam kita. Itu syariat Allah. Syariat Allah itu hasil dan natijah daripada Islam yang kita ada. Yang dikatakan Islam apa dia? Islam bermula daripada kenal Allah dan diakhiri dengan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk tajuk yang baru disebut di sini, bal asy-syariah. Yani syariat Allah itu syariat Islam. Lepas kita tahu Islam, inilah Islam yang sebenar. Kemudian hasil daripada Islam iaitulah syariat Allah Subhanahu wa taala ataupun dipanggil syariat Islam. Maka mereka mendakwa bahawa syariat Islam tidak lagi sesuai, tidak lagi baik dan bagus untuk dilaksanakan, melainkan pada zaman permulaan Islam, iaitulah zaman Nabi SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar dan zaman Sayyidina Umar, dan begitu juga zaman Sayyidina Uthman. Masuk zaman Ali, kata mereka Islam tidak lagi sesuai digunakan. Baik, tadi kita dah faham, tuan-tuan, kita dah faham Islam ialah ma'rifatullah dan diakhiri dengan pembudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Allah dan disudahi dengan pengabdian diri kepada Allah. Itu Islam. Maka hasil daripada Islam yang kita ada yang dinamakan syariat Allah. Syariat Islam, syariat Allah dan syariat Islam. Maka apakah syariat Allah itu? Luas syariat Allah, ekonomi, perkahwinan, dalam bermacam-macam sudut ini dinamakan syariat Allah. Persoalannya, apakah syariat Allah dan benarkah syariat Allah itu tidak sesuai digunakan, dilaksanakan, melainkan pada 3 dan 4 zaman pada permulaan Islam, zaman Nabi, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Masuk Sayyidina Ali, kata mereka tidak lagi sesuai digunakan. Dakwah ini tuan-tuan bermula daripada mulut orang kafir, akhirnya sudah berjangkit masuk dalam mulut kebanyakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka menyangka dan mendakwa Islam, syariat Islam kalau kita buat akan menimbulkan fitnah. Maka apabila kita persoalkan kepada orang kafir, apakah hujah kamu, apakah alasan kamu yang mengatakan Islam tidak lagi sesuai, syariat Allah itu tidak sesuai dilaksanakan pada hari ini? Maka jawaban mereka, pernahkah kamu dengar cerita, kata mereka, cerita bagaimana peperangan yang berlaku di antara sahabat Nabi SAW dalam peperangan Jamal dan peperangan Siffin? Apabila matinya Sayyidina Uthman, berlakulah peperangan antara sahabat yang diketuai oleh Ali dan sahabat yang diketuai oleh Aisyah radhiyallahu anhumah. Bertembung tuan-tuan, bergaduh perbunuh-bunuhan, ada di kalangan sahabat Nabi yang terbunuh.
Sedangkan dua-dua kelompok itu sahabat Nabi, tuan-tuan. Mereka yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syurga, tapi mereka berperang sesama sendiri, tuan-tuan. Itu sebab apa? Sebab Islam, tuan-tuan. Kemudian lepas berlaku peperangan Jamal, berbalik-balik antara Ali dan Aisyah, berlaku pula selepas daripada itu peperangan antara kelompok sahabat yang diketuai oleh Ali bertempur dengan kelompok sahabat yang diketuai oleh Muawiyah. Dua-dua kelompok sahabat. Maka mereka mendakwa bahawa sebab berlakunya peperangan itu kerana syariat Islam, maka kalau hari ini kita laksanakan syariat Islam akan timbul fitnah. Tapi mereka taklah kata fitnah itu akan berlaku pembunuhan. Mana fitnah ini akan melakukan kerosakan. Kalau kita laksanakan Islam hari ini, tidak bagus untuk maslahat manusia. Satu contoh, tuan-tuan. Di barat, apabila sepasang suami isteri berkahwin dalam bukan agama Islam, katalah suami isteri ini berkahwin masa agama asal mereka lah bukan Islam. Kemudian lepas 6-7 tahun dah kahwin, kemudian ada anak 2-3 orang, katalah takdir Allah, Allah turunkan hidayah dalam salah seorang daripada pasangan mereka, katalah yang isteri masuk Islam. Kalaulah si suami ini enggan untuk masuk Islam, apa hukum Islam dijatuhkan kepada mereka? Pisah, fasakh. Isteri masuk Islam, suami enggan masuk Islam, maka pisah. Jadi kalaulah hukum itu kita tegakkan, mana kita menggunakan syariat itu, mana-mana perempuan yang masuk Islam, suami dia enggan masuk Islam, maka hendaklah difasahkan, dipisahkan antara lelaki dan perempuan ini. Sampai bila orang kafir nak masuk Islam? Kalaulah salah seorang hanya Allah berikan hidayah tidak kepada dua-dua pasangan, kalau dua-dua masuk Islam, okeylah. Suami isteri masuk Islam, okey, dua-dua masih kekal dalam satu rumah, satu rumah. Tapi kalau isteri masuk Islam, suami enggak masuk Islam, tapi Allah bagi hidayah hanya ke isteri dia, suami Allah tak bagi hidayah, masih menentang Islam, maka Islam kata, maka kamu perempuan hendaklah kamu dipisahkan dengan laki kamu. Isteri terpaksa dipisah dengan suami. Saya sayangkan suami, walaupun kamu sayang, oleh kerana suami kamu agama lain, maka perkahwinan kamu itu terfasakh. Maka mereka lihat, kalaulah syariat ini dilaksanakan, maka akan timbul fitnah yang besar. Tidak ada orang kafir yang akan masuk Islam. Apabila bila mana sahaja masuk Islam, terpaksa dipisahkan dengan orang yang tersayang, maka akan timbul satu fitnah Islam, satu agama yang suka memecah belahkan antara sepasang suami isteri. Maka akhirnya mereka tukar hukum Allah. Tak apalah kalau kamu dah masuk Islam, kamu dibenarkan untuk duduk sebumbung, serumah dengan suami kamu yang bukan beragama Islam. Berapa ramai pasangan yang macam ni di barat, tuan-tuan. Berapa ramai pasangan yang macam ni, tak jauh-jauh sangatlah, tuan-tuan, di sebelah negara kita, Indonesia. Satu rumah, satu orang Islam, pasangan dia bukan orang beragama Islam. Sebab apa? Sebab mereka menggunakan akal, mereka menggunakan logik mereka. Kalaulah syariat tadi itu kita tegakkan, maka Islam itu tidak akan tertegak. Orang kafir tidak akan memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, bermakna syariat Islam perlu kita tukar. Sebenarnya, tuan-tuan, apa yang kita buat lebih mendatangkan keburukan daripada syariat Allah kalau kita laksanakan. Katalah perempuan ini, dakwaan kita kalau kita pisahkan, maka perempuan ini mungkin akan jadi tertekan, pasal terpaksa dia berpisah dengan suami dia, akan jadi timbul satu fitnah. Tuan-tuan, bila orang Allah turunkan hidayah, dia sayang kepada Allah lebih daripada segala-galanya, dia akan tinggalkan setiap benda yang berbentuk kebatilan. Kalaulah agama suami dia batil, maka dia akan jauhkan daripada suami. Ini yang berlaku kepada sahabat yang mula-mula masuk Islam. Seorang sahabat yang contoh Salman Al-Farisi, sahabat-sahabat yang lain, sampai meninggalkan keluarga dia pasal keluarga tak nak masuk Islam, sampai meninggalkan rumah, meninggalkan harta benda, meninggalkan kebun, meninggalkan tanah yang banyak. Tuan-tuan, sebab apa? Mereka dahulukan Allah. Jadi apabila Allah turunkan hidayah pada satu orang, jangan timbul persoalan, kan dia jadi sayang, dia jadi dah tuan-tuan. Bila dia dah Islam, tuan-tuan, secara automatik dia sudah cinta Allah lebih daripada segala-galanya. Tapi kalaulah takdir Allah suami dia masuk Islam, itu satu bonus, satu kelebihan yang Allah bagi dekat dia. Tapi kalaulah suami dia tidak masuk Islam, ujian yang Allah bagi, dia tetap boleh sabar
Kenapa? Karena dalam jiwa dia sudah ada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita kekalkan dia dalam agama, dalam status perkahwinan dia itu, kita kekalkan dia sebagai isteri kepada suami yang bukan beragama Islam, agak-agak apa jadi tuan-tuan? Akhirnya akan mengakibatkan perempuan yang sudah masuk Islam kembali kepada agama asalnya. Ini yang berlaku tuan-tuan. Antara orang kafir dengan orang murtad, mana tahu tuan-tuan? Orang kafir kita tak boleh bunuh. Orang kafir kita serahkan, kau urusan kamu. Kalau kamu nak masuk Islam ataupun tidak, itu urusan kamu. Kami tak boleh paksa. Kami dakwah kepada kamu. Okey, Islam ini satu agama yang baik. Kamu nak terima ataupun tidak, itu urusan kamu, bukan urusan kami. Tapi apabila sudah dia masuk Islam, maka tidak ada alasan untuk kamu keluar daripada Islam. Takrir apabila dia keluar daripada Islam setelah memeluk Islam, dipaksa patah balik kepada agama Islam, kalaulah dia tidak juga